Yang ketiga, kita kena faham mimpi ni sebenarnya adalah satu mesej psikologi yang menggambarkan psikologi kita sihat tak sihat. Saya dah cerita tadi kan. Jadi kalau kita mimpi tu seronok, baik, maksudnya emosi kita sihat. Tapi kalau kita mimpi tu takut, buruk dan mengeletar badan, maksudnya emosi kita tak sihat. Jadi kita kena pergi terapi sampai akhirnya mimpi yang buruk itu tak ada lagi. Ya. Tak buruk tu tak ada lagi, maksudnya kita dah sihat. Sebab tu dalam psikologi, kalau mental health dia panggil PTSD tu, post traumatic stress disorder tu. Orang begini sangat mudah mengalami mimpi-mimpi buruk. Dia tidur saja malam, tiba-tiba badan dia basah, berpeluh kan, dada cungak. Lepas tu dia bangun menjerit, takut. Jadi maksudnya dia tak boleh tidur malam kerana diganggu oleh mimpi ngeri. Ya, dan mimpi ngiri tu hasil daripada traumatik dalam kehidupan dia, sama ada pernah insiden perang, masa kecurian, masa keganasan, masa bencana alam, yang memori tu terlekat dalam pemikiran. Jadi dia akan berulang-ulang datang dalam tidur dia. Ini memang kita kena bantu. Okey. Seterusnya ialah yang kita faham tadi ialah, jadi dalam siapa yang diterapis, kaunselor, psikologis, akrab, kalau klien kita banyak cerita dia mimpi dan sebagainya, kita kena baca mesej mimpi tu dan kenal pasti masalah dia yang sebenarnya, ya, untuk dihadapi tadi, ya. Contohnya baru ni satu student saya, dia jumpa saya, awak dah mimpi? Saya kata, ada. Mimpi apa? Saya mimpi tandas bilik air saya tersumbat. Lepas tu air keluar kan, dan ada saya tak sukalah, ya. Okey, jadi apa cerita dia? Okey, awak mimpi tandas bilik air awak tersumbat. Apa perasaan awak? Saya tak suka, saya rasa rimas, saya rasa marah, saya rasa geram. Okey, apa yang berlaku dalam keadaan awak yang sekarang ni? Ada apa dia? Saya sebenarnya tengah bergaduh dengan housemate saya. Teruk tak? Teruk jugalah saya bergaduh. Jadi masa bergaduh tu, awak macam mana awak buat? Saya rasa saya tak boleh keluarkan apa yang saya rasa, kemarahan saya tu tak ada cerita, saya hanya pendam. Saya sangat suffer, dia kata. Jadi itulah maksudnya. Maksudnya ialah awak bergaduh dengan rakan serumah dan awak tak boleh luahkan emosi awak tu, dan awak rasa geram dan awak rasa suffer. Jadi disembolitkan mimpi tu ialah tandas awak tersumbat, air tak boleh mengalir, jadi awak tak boleh luahkan emosi tu. Okey, nampak jadi kita pun tahu. Okey, jadi sekarang ni saya akan bantu macam mana untuk atasi masalah pergaulan awak dengan teman serumah awak supaya keadaan kembali harmoni. Selesai. Kita dapat detect masalah melalui mimpi. Okey. Rosie Ogji, salam Prof, mimpi dan mengigau ada persamaan tak? Mengigau ni biasanya orang yang mengigau dia tak sedar dia mengigau. Dia seorang dia sedar dia mengigau, ya. Dia biasanya daripada aktiviti seharian tu yang ganggu dalam fisiologi dia, urat saraf dia, dan dia sebut macam kan. Tapi mengigau ni biasanya kanak-kanak, ya. Kanak-kanak masa tak dapat aiskrim, dia akan mengigau nak aiskrim, ya. Tapi ada juga orang tua-tua yang biasanya dia tak puas hati, dia marah ataupun dia pendam. Dari bila malam tu dia mengigau, dia marah orang tu kan, dia rasa orang tu tak suka dia bergaduh dalam keadaan mengigau tu. Artinya mimpi tu bukan sekadar dalam memori, dalam visualisasi, tapi dia keluar dalam mulut dia. Contoh dia kata, kenapa buat saya sini, semua orang jahat, tak guna, nangis, tu tidur balik. Tu mengigau, tapi dia tak sedar, ya. Jadi kalau bagus, kalau kawan macam tu, rakam dia, ya. Rakam dia, nanti kita bertunjuk balik itu memori-memori indah dia, ya. Okey, jadi kita faham seterusnya ialah kita dah faham mesej mimpi tu, Jadi mimpi tu sebenarnya tak menggambarkan orang lain. Mimpi tu adalah cermin diri kita. Mimpi tu menggambarkan psikologi kita. Mimpi tu menggambarkan emosi, pemikiran, perasaan kita sendiri, ya. Yang perlu kita tafsirkan, ya. Okey, jadi Nazizah Lufi, kalau anak selalu mengigau, tengok mengigau tu, dia mengigau pun ada dua. Yang pertama, dia cakap banyak benda baik, dia gelak, dia senyum, positif, bagus. Tapi kalau mengigau tu banyak
yang negatif, marah, sedih sebagainya, maksudnya emosi dia tak apa-apa stabil. Dan tidak Lutfi, suami saya mimpi kotor-kotor najis. Nampak? Kalau kita mimpi kotor, mimpi najis, maksudnya pemikiran kita, perasaan kita banyak gangguan. Ya, banyak gangguan. Sebab tu kita kena betulkan. Sebab tu masa saya sebut tadi, mesej mimpi sebenarnya adalah mesej diri kita, psikologi kita. Kalau kita banyak mimpi buruk, mimpi najis, mimpi orang marah, mimpi dikejar hantu, mimpi dicekik, mimpi jatuh gunung, maksudnya psikologi kita tak sihat. Emosi kita tak stabil. Diri kita ada masalah, senang cerita, ya. Diri kita dalam keadaan bermasalah. Tapi kalau kita mimpi bagus, panjat gunung, mimpi terbang, mimpi dapat hadiah, jumpa orang-orang tertentu, ya, mimpi pergi ke taman bunga, maksudnya emosi kita stabil, emosi kita sihat. Dia sebenarnya refleks kepada diri sendiri. Okey, jelas refleks kepada diri sendiri. Kari Idris, deja vu. Deja vu ni dia lain sikit, ya. Banyak pula soalan yang okey, deja vu ni dalam psikologi, deja vu ni satu benda yang susah nak diterangkan dalam psikologi tulen, tapi dia akui ada. Deja vu ni dipanggil persilangan alam ataupun persilangan pemikiran, ya. Contohnya dulu saya pergi ke Gunung Niah Sarawak. Gunung Niah Sarawak, dan dalam keadaan letih tu, nak masuk Gunung Niah tu, tiba-tiba saya terdiam. Saya rasa saya pernah sampai ke Gunung Niah tu, saya pernah masuk kat situ, dan environment tu saya pernah berada di situ. Sampai saya tak tahu bila. Tapi saya pasti saya rasa pernah sampai situ. Dan environment tu sama. Itu dipanggil persilangan alam ataupun persilangan pemikiran, persilangan memori. Dia tak ada apa-apa tu. Jangan tak ada apa-apa tu, ya. Itu hanya satu dalam frekuensi otak kita dia bersilang. Jadi apa yang kita alami sekarang ni, dia tindas sikit dengan satu benda yang lain yang kita rasa benda tu kita pernah hadir, tapi sebenarnya dalam pemikiran semata-mata. Jadi lepas tu, okey, tak apa, terus jalan kan. Saya pun tak ambil tahu, saya pun tak ambil kisah. Saya pun hanya enjoy saja peristiwa deja vu tu. Itu okey, ya. Sama juga, ya. Saya pernah pergi ke satu tempat, saya pernah sampai ke sini tu deja vu. Tak apa, mati je lah. Tapi jangan terperangkap dalam emosi tu, jangan terperangkap dalam keadaan tu. So jalan terus kehidupan. Dia just memory, hanya memory saja, ya. Kalau tak cerita kat orang, tak tahu pun. Dia tak tergambar apa dalam emosi kita, muka kita dan sebagainya. Jadi kalau kita diam, kita seorang je tahu, ya. Okey, ya. Jadi jangan terperangkap lah. Deja vu dengan mimpi pun sama lah. Mimpi deja vu adalah permainan minda. Jadi jangan terperangkap dalam permainan. Jadi jangan ambil serius, jangan mengganggu kehidupan kita. Itu semua tak real. Ya, mimpi deja vu, gambar semua tak real. Yang realnya ini ni. Ni, keluarga kita, anak kita tengah belajar, isteri kita tengah masak, kita tengah buat kerja, kita pakai baju ni, saya tengah buat live. Ini real. Yang lain tak real, ya. Okey, ya. Okey, so seterusnya saya nak masuk kepada saya ingat semua orang dah faham. Jadi sekarang ni ada orang tapi ada mimpi yang ada mesej-mesej tertentu, ya. Contohnya Raja Mesir dan Nabi Yusuf ni dikatakan pakar tafsir mimpi lah, ya. Satu kelebihan Tuhan beri sebab dia faham kepada simbolik. Satu hari Nabi Yusuf ni duduk dalam penjara, ya. Adalah kejadian peristiwa dia ditipu oleh adik-beradik dia, enaknya dia ambil oleh pedagang kan. Lepas tu ada peristiwa dia dengan isteri pembesar dan dia pun masukkan diri dalam penjara. Dia dalam penjara. Lepas tu datangnya seorang kawan dia, penjara mate dia, kata, "Wahai Yusuf, semalam aku bermimpi ada burung atas kepala aku ni buat sarang." Lepas tu burung tu terbang. Ya. Jadi definisi universal, burung tu nama kebebasan. Itu universal punya definition, simbolik dia. Tapi Nabi Yusuf kata, besok kau akan bebas. Betul pun. Besok orang tu berbebas. Jadi mimpi burung bermaksud kebebasan. Tapi kalau mimpi burung tu duduk diam dalam sangkar, tak bergerak, maksudnya kita rasa kita tak bebas, ya. Okey.
Dan satu hari Raja Mesir ni bermimpi 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Jadi dia pun panggil pembesar dia. Apa maksud mimpi better? Pembesar dia pun kata, oh begini. Tapi Raja Mesir kata bukan ini, tak tepat, tak kena dengan insting dia, suara hati dia. Dan tersebar kat Mesir tu Nabi Yusuf pandai tafsir mimpi. Lalu Raja Mesir pun panggil Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, apakah maksud mimpi better ini? 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Nabi Yusuf kata maksudnya ialah Mesir akan dilanda oleh 7 tahun yang makmur, tanaman semua subur. Dan kita kena simpan hasil tanaman itu sebab lepas itu Mesir akan dilanda oleh 7 tahun kemarau. Ya? Dan kerana kejayaan Nabi Yusuf mentafsir mimpi itu, maka Mesir terselamat. Maka Nabi Yusuf pun dilantik sebagai Menteri Perbandaraan Mesir. Jadi maksudnya ada mimpi yang ada mesej. Mesejnya mesej psikologi tadilah. Untuk melihatkan psikologi kita sihat ke tak sihat. Kalau tak sihat, kita kena baiki pemikiran, perasaan dan tingkah laku kita, betulkan apa benda tertentu bagi dia okey balik. Ya. Kalau sihat, kita bersyukur sajalah. Ya. Jadi dalam mimpi itu ada lembu. Jadi lembu ni jadi siapa yang fikir HTTP dia tahulah lembu, kambing, ayam ni dia simbol kepada rezeki, simbol kepada pendapatan, simbol kepada pekerja. Jadi bila lembu tu makan lembu kurus makan lembu gemuk tu, maksudnya pendapatan, ekonomi, sumber kewangan, kerjaya ya. Okey. Jelas Okey, jadi terapis atau body kita sendiri kena bijak mentafsir simbolik mimpi. Okey, yang pertama ialah bentuk mimpi, yang kedua ialah emosi mimpi, yang ketiga kalau kita pandai kita tafsir simbol mimpi ni. Tapi kalau kita tak pandai tafsir simbol mimpi ni, ialah kita hanya tertanya pada klien tu. Contohnya begini, dia senang je, dia ada empat step saja ya. Ni kita boleh guna pada orang lain. Yang pertama, kalau klien datang, dia datang, kita bertanya dia, okey, boleh ceritakan saya apa mimpi awak? Dia pun cerita mimpi dia. Okey, yang kedua, cerita mimpi dia tu, contohnya, saya bermimpi saya dikejar oleh seekor kucing. Dan bila kucing tu datang pada saya, dia terkam pada saya dan dia cakar saya dan dia cakar pada saya. Okey, yang kedua, dia cerita mimpi, kita tanya dia apa perasaan dia. Okey, apa perasaan awak masa mimpi tu? Oh, bila kucing datang tu saya takut. Bila kucing tu takar ke saya rasa sangat sakit, saya sangat takut. Okey, nampak Jadi mimpi dikejar dan cakar kucing dan emosinya adalah takut. Jadi itu maksudnya positif ke negatif? Negatif. Negatif jadi kalau itu maksudnya dia ada pergaduhan, dia ada perselisihan dengan orang yang rapat dengan dia, ya. Orang yang manja dia. Sebab kucing ni ada simbolik kasih sayang sikit. Ya. Orang yang rapat. Mak ya, ahli keluarga kan. Okey ya. Okey, lepas tu yang ketiga kita tanya dia balik. Okey. Apakah emosi yang sepatutnya berlaku dalam mimpi tu? Ni kita dah susun. Ni nak tukar mimpi ngeri jadi mimpi buruk. Apakah emosi yang awak nak sepatutnya berlaku dalam mimpi tu? Sebenarnya saya nak seronok, saya nak happy. Saya nak happy, saya nak seronok, saya tak mahu takut. Okey, masuk yang keempat. Okey, kalau macam tu, apakah sepatutnya yang berlaku dalam mimpi awak tu? Sepatutnya saya nak kucing tu datang pada saya, and then dia pun gesek kat kaki saya pun ambil kucing tu, saya pun belai dia. Oh, begitu. Okey. Awak nak kucing tu datang berlari ataupun datang berjalan? Saya nak datang berjalan. Okey, bagus. Jadi kita boleh describe the dream. Artinya menulis mimpi baru berdasarkan mimpi lama itu tukar mimpi baru. Itu teknik untuk menukar mimpi geri menjadi mimpi indah.